السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan iradahnya dapat kita bertemu pada malam yang penuh berbahagia ini untuk sambungan muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Saya mohon maaf kerana tak sempat berjamaah bersama-sama maghrib tadi kerana kesesakan lalu lintas sepanjang perjalanan tadi. Baik, kita sambung halaman 88. Tajuk kita pada malam ini, pohonlah taufik untuk beramal soleh. Selalu kita dengar istilah taufik dan selalu kita sebut istilah taufik. Selalunya taufik itu digandingkan dengan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Apa makna taufik? Hidayah, semua orang tahu hidayah. Beza ke taufik dengan hidayah? Hidayah dengan taufik ni sama je. Sama je. Cuma hidayah itu dia lebih bersifat umum, kata ulama. Taufik ni daripada taufik itulah dahirnya hidayah. Hidayah ni petunjuk. Petunjuk. Untuk mencapai hidayah, dia ada usaha. Berusaha untuk mencapai peringkat hidayah. Usaha untuk menuju hidayah itu namanya taufik. Macam sekarang ni, kita ni nak dapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berusaha. Macam mana kita usaha? Kita solat, pergi ke masjid, solat jemaah, dengar kuliah,
itu adalah jalan hidayah. Jalan hidayah itu, usaha itu, nama dia taufik lah. Taufik itu. Itu sebab ulama kata taufik itu adalah hidayah. Hidayah tu taufik, serupa je. Jadi pohonlah taufik. Maknanya pohonlah hidayah. Tapi yang lebih detail, lebih tepat, taufik lah. Untuk dapatkan hidayah, pohonlah taufik untuk beramal soleh. Dia tak boleh duduk saja dapat hidayah, tak boleh. Dia kena ikhtiar, dia kena usaha. InsyaAllah dia akan dapat. Dan nak memperkenankan hidayah, nak dapat hidayah, hidayah ni kita tak boleh dapat senang-senang je. Yang nak memberi hidayah ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk tak boleh beri hidayah. Ustaz tak boleh hidayah, tok guru tak boleh, tok imam tak boleh, Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Nabi pernah dia nakkan bapa saudaranya Abu Talib itu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh. Pasal dia sedih dia kerana Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sedangkan Abu Talib ini bapa saudara dia, mengasuh dia dari kecil. Sampai dia berumah tangga, bahkan menjadi rasul pun Abu Talib ni banyak backup dia. Bila pembesar-pembesar Mekah menyerang Nabi, Abu Talib menjadi pembenteng untuk menangkis segala serangan daripada musyrikin Mekah, daripada Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, Abu Sufyannya. Abu Talib lah yang membantu Nabi. Tetapi Abu Talib tidak melafazkan kalimah syahadah. Rasulullah sedih kan? Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berkuasa memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah, petunjuk kepada man yasha, kepada sesiapa saja. Allah je yang berkuasa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah jua lebih mengetahui siapa dia orang yang akan mendapat hidayah daripada dia. Maknanya yang nak bagi hidayah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena pohon hidayah, kita kena pohon taufik untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya 17 kali kita pohon dalam solat, 17 rakaat sehari semalam. Itu yang fardu. Kerana dalam solat itu kita baca surah Al-Fatihah, rukun qawli, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hidayah yang lurus, jalan yang lurus. Itu kita minta. Dapat ke tak dapat, itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh paksa Allah. Macam mana kita nak dapat hidayah? Kita kena merayu lah. Pandailah kita memujuk Allah untuk kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Kita semayang tak reti belum tentu dapat hidayah. Nak masuk syurga Allah ni berdasarkan hidayahnya, bukan kerana solatnya, bukan kerana puasanya. Nanti kita akan tengok ada kisah dia. Dalam hadis Nabi pun ada. Solat banyak apa semua, dia nak masuk syurga, minta ke Allah. Allah kata bukan kerana ibadah kamu. Kalau ibadah kamu nak masuk syurga, kalau nak timbang atas neraca Allah, nikmat syurga yang sikit itu tak bergerak sikit pun neraca Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kamu solat sepanjang hidup kamu. Yang bagi syurga itu adalah Allah berdasarkan hidayahnya. Itu penting. Baik, kita lihat kitab kita. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi
wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Mohonlah taufik untuk beramal saleh. Ketahuilah bahawa tanda bahagia itu jika Allah memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beramal saleh di masa hidup serta memudahkan baginya jalan untuk menuju kepada ketaatan. Bila Allah kasih kepada hamba-Nya kita melakukan amal soleh, memudahkan bagi Allah untuk kita menuju kepada ketaatan kepada Allah. Tanda celaka pula sebaliknya, iaitu jika Allah menyukarkan baginya untuk beramal soleh. Kalau kita ni nak buat amal soleh, kita rasa sukar, ada saja halangan, itu lalu dibukakan pula jalan untuk mengerjakan jahat. Janganlah kita harap, janganlah sampai macam tu kan. Sampai nak buat amal kebajikan tak boleh tu, itu tanda ada Allah murka. Jalan kejahatan Allah buka untuk kita. Kalau kita boleh datang ke masjid, datang berjemaah, boleh dengar kuliah, itu tanda Allah buka pintu hidayah tu. Yang datang malam ni ramai-ramai ni, Allah buka pintu hidayah. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, min khuliqa lil jannati yussira li 'amali ahli al jannah, wa man khuliqa lin nari yussira li 'amali ahli an-nar." Bekerjalah, maka setiap orang akan terdorong kepada apa yang ditakdirkan baginya. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli syurga, maka akan terdoronglah ia kepada amalan ahli syurga. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka akan terdoronglah ia kepada amalan ahli neraka. Itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetap dah. Tapi qada dan qadar tu yang muallaq. Muallaq ni maknanya belum putus, tergantung. Dia ada dua, satu mubram, satu tergantung. Mubram ni dia putus, tak boleh ubah dah. Allah dah tetap dah. Contohnya, Allah lahirkan kita ke muka bumi ini sebagai seorang lelaki, yang perempuan. Itu mubram. Kita nak tukar daripada lelaki kepada perempuan kepada lelaki, tak boleh. Haram. Itu ketetapan Allah sejak azali lagi. Kita dijadikan oleh Allah lahir-lahir ke dunia jadi orang Melayu. Tak naklah aku nak jadi orang putih. Tak boleh. Dah memang ketetapan Allah. Itu mubram. Tapi ada satu lagi qada dan qadar muallaq. Rezeki kita kan, banyak mana mati kita kan, apa nak jadi esok, benda tu dah tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan benda qada, ketentuan Tuhan. Selagi belum berlaku dinamakan masih lagi muallaq. Dia belum berlaku lagi. Bila dah berlaku namanya qadar. Qadar daripada qada. Qada ni kalau bahasa mudahnya perancangan. Perancangan. Kalau cikgu sekolah ni bila nak esok nak sekolah, malam tu dia kena buat perancangan dah, lesson plan dia. Apa dia nak mengajar. Itu qada. Esok sampai hari kejadian, dia akan melaksanakan apa yang dirancangnya sebelum kejadian. Bila berlaku saja, apabila dia laksanakan saja perancangan itu namanya qadar. Tak bagi mudah faham. Allah pun macam tu juga. Sejak azali lagi Allah telah merancangkan sesuatu untuk hamba dia.
qada kita, rezeki kita banyak mana, kita sakit ke sihat ke, kita ni mati bila, semua dah tetap dah. Cuma tunggu hari pelaksanaan je. Satgi nak jadi apa tak tahu. Imam satgi isyak, kita tahu dah imam isyak siapa dia, jadual ada dah. Itu kita punya perancangan. Bila satgi waktu isyak ni, imam tu orang yang kita rancang ke ataupun orang lain, kita tak pasti, tapi Allah dah tahu dah. Bila belum berlaku dinamakan qada lagi, dah berlaku namanya qadar. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman sahaja sama ada qada itu baik ataupun qadar itu buruk. Qada dan qadar ini adalah rahsia Allah, siapa pun tak tahu. Malaikat kiri kanan bahu kita ni pun tak tahu apa nak berlaku. Oleh sebab itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dia ada satu yang dinamakan sebagai ikhtiyari, usaha. Oleh kerana kita tidak tahu apa nak berlaku, kita kena usaha. Kalau kita tidak ada usaha, kita serah bulat-bulat kepada Allah, kita terima sajalah qada dan qadar Allah. Allah kata A, A lah. Allah kata B, B lah. Itu orang tak ada usaha. Itu akidah yang sesat. Kita panggil akidah qadariyah. Qadariyah maknanya dia serah bulat-bulat kepada Allah. Orang dulu-dulu ada keluar pepatah, rezeki secupak takkan jadi segantang. Tak usahlah kamu beria-ria rajin sangat kerja. Kita ni dah memang keturunan kita memang susah. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Kamu usahalah daripada siang sampai ke malam, kamu takkan senang dah. Tahu mana kamu senang ataupun kamu susah? Itu fahaman qadariyah, tak boleh. Islam dia suruh kita usaha. Kita tak tahu kita punya qada, kita punya qadar kita tak tahu. Dan tak mustahil, walaupun ketetapan itu diputus oleh Allah, katalah Allah tetapkan kita ni susah, tapi setiap usaha hambanya bukan sia-sia. Silap-silap Allah mengubah ketetapannya. Silap-silap Allah ubah ketetapannya. Jadi dalam satu hadis Nabi, di antara salah satu cara untuk menyambung nak panjang usia, panjang usia ni hadis sahih, dengan menyambung silaturrahim. Kalau kita menghubungkan silaturrahim dengan saudara kita, saudara se-Islam dengan kita yang terputus hubungan begitu lama, maka Allah akan tambah usia kita. Tambah usia. Nampak? Jadi menandakan bahawa kerana usaha menyambungkan silaturrahim itu, maka Allah telah menukar qada'nya, ketetapannya, daripada katalah mati umur 60, Allah tambah ekstra lagi umur 70. Contoh. Tu. Kita tidak tahu. Nabi kata, kalaulah kita ada benih di tangan, kalaulah dunia ni nak kiamat, tanam juga benih tu. Macam tu. Kalau orang tua ni, dia dah berusia 60-70 tahun, dia cucuk tanam pokok durian, tanam pokok durian musangking ke apa ke. Kalau ikut hukum akhirnya, dia boleh hidup, orang tua ni boleh hidup dalam 2-3 tahun tak sempat makan buah durian. Tapi usaha dia tu menanam buah pokok durian tu tetap dinilai pahala di sisi Allah, kerana dia usaha. Bukan sia-sia. Usaha dia bukan sia-sia. Cuma usaha kita itu berjaya ataupun tidak, itu kita tak dapat kepastian. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kita ni merancang sesuatu, Allah juga
merancang sesuatu untuk kita. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik perancang. Apa yang kita usahakan belum tentu berjaya, tetapi apa yang Allah rancangkan pasti akan berlaku seperti mana rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita usaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana masing-masing Allah anugerahkan kepada kita akal untuk berfikir mana hak, mana yang batil. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam kedua genggamannya, dia berkata kepada genggaman kaum yang bahagia, kamu sekalian ahli syurga, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Dan kepada genggaman kaum yang celaka, dia berkata pula, kamu sekalian ahli neraka, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka. Persoalannya, kita tahu tak kita ni genggaman mana? Genggaman yang mendapat keredaan Allah ataupun genggaman yang akan mendapat kemurkaan Allah? Kita tak pasti. Itu sebab kita kena pohon taufik. Taufik dan hidayah daripada Allah untuk mendapat genggaman keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu, kita kena usaha. Pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Pohonlah rahmat Allah. Rahmat ni daripada kalimah rahimah. Rahim, Rahman, Rahmah. Maknanya kasih sayang. Pohonlah kasih sayang Allah. Pohonlah rahmat Allah setelah kita beramal baik. Bila kita buat amal soleh, pohon rahmat Allah. Pohon rahmat Allah. Ketahuilah sesudah itu bahawa seorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya, yang teguh ilmu dan keyakinannya, ialah orang yang memperbanyaki amalannya terhadap Allah Ta'ala serta rajin untuk menyempurnakannya. Sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Tak dapat rahmat, dia kena usaha. Dia kena banyak melakukan amal salih. InsyaAllah dia akan dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, mudahlah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk syurga kerana rahmat, bukan kerana amalan. Dan amalan itu akan menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting rahmat ni. Ada orang beramal banyak tapi tak dapat rahmat. Itu kita tanda. Dekat sini ada kampung rahmat. Kampung rahmat tu maknanya kampung yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap-haraplah. Nama tu baik tu. Nama baik tu. Kampung rahmat maknanya kampung yang mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Taman mewah. Taman mewah, orang yang mewah. Nama tu dia adalah doa. Panggilan nama tu adalah doa. Dekat tempat saya mengajar tu ada kampung derhaka. Kampung derhaka. Tahu tak kampung derhaka? Dekat air putih ada kampung derhaka. Dekat sebelah Taman Jebong, Taman Berkat. Memang kalau Cikgu Ashri pernah mengajar sama sekolah dengan saya. Kalau budak-budak sekolah daripada kampung derhaka, memang pening kepala. Sebab nama tu dia jadi imej tak baik dan dia membentuk watak seseorang. Dan akhirnya kampung itu bertukar nama menjadi Kampung Setia. Kurang dah sikit.
Tak adalah budak-budak kurang ajar nama tu Kampung Setia. Dulu nak masuk kampung tu rasa gerun aja kan. Sekarang nama dia mempengaruhi Baik. Sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya setelah dia beramal ni. Ia tidak harus bergantung kepada amal dan baktinya sama sekali. Jangan mengharapkan bergantung kepada amalan. Amal soleh kita yang banyak, solat, sedekah, puasa, kemudian standby nak masuk syurga. Jangan perasan Jangan perasan aku ni confirm syurga, sembahyang jemaah tak tinggal, tahajud tiap-tiap malam, rasa-rasanya amalan aku ni sesuai, cukup untuk aku menghuni syurga Allah. Tak. Jangan cakap macam tu. Belum tentu. Para anbiya ni adalah plural bagi nabi. Kalau singularnya nabiyun, kalau jamak ataupun plural anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi. Para ulama pun dia punya plural, dia punya singularnya alim, seorang alim. Kalau ramai ulama. Salafus salih, ulama-ulama zaman salaf ni daripada sahabat Nabi sampai 300 hijrah. Mereka ini namanya salafus salih. Lepas pada 300 hijrah tu khalafus salih, khalaf. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka sesudah itu semuanya berjalan atas dasar ini alaihimussalam. Nabi pernah bersabda menunjukkan maksud yang sama. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. La yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seseorang pun yang akan masuk syurga bi'amalih, dengan amalannya. Seorang pun tak masuk syurga dengan amalan, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan sedekah, dengan segala amal soleh. Allah, seorang pun tak akan masuk syurga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Adakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Qala wa ala ana illa an yataghammadani Allahu rabbi rahmatih. Wahai ujar baginda, begitu juga aku, melainkan jika Allah meliputkan aku dalam rahmatnya. Termasuk juga aku pun takkan masuk syurga kerana amalan aku, melainkan Allah masukkan aku dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya. Nabi sendiri pun masuk syurga kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan dia. Dia berdakwah ke sana kemari, ajak orang masuk Islam, maka Allah bagi dia masuk syurga. La, bukan. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tu maksum, Nabi tu tak ada dosa. Kita ni tentu berdosa. Jangan ingat kita boleh masuk syurga. Sebagai contoh, Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amal soleh, sehingga kedua tumitnya bengkak kerana terlampau banyak bersembahyang di waktu malam. Adapun orang yang rajin mengerjakan amal soleh, kemudian ia bergantung atas amalan itu, adalah orang yang ujub. Orang yang ujub. Ujub ni daripada kalimah ajaba. Ajaba ni lahirlah kalimah ajaib. Ajaib tu bahasa Arab, bahasa Melayu pun panggil ajaib. Ajaib ni maknanya pelik lah. Sesuatu yang pelik. Ujubun maknanya pelik ke atas diri sendiri. Dia rasa heran
Dia rasa ajaib, diri dia ni hebat lah, diri dia pelik berbanding dengan orang lain. Itu mana ujub, maknanya dia bangga diri. Ta'jub, bangga diri, merasakan diri dia paling baik berbanding dengan orang. Jadi orang yang banyak melakukan amal soleh, kemudian dia berasa dia dah banyak amal, dia ni akan jadi masuk syurga, maka dia ni ujub, megah dengan dirinya, berani dengan Tuhannya. Mungkin suatu masa kelak ia akan diuji Allah dengan sesuatu bala, sehingga ia sedar akan dirinya bersifat lemah itu, dan bahawasanya segala amal soleh itu tidak mungkin berlaku jika tidak dengan rahmat dan kurnia Allah. Kita boleh beramal kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh solat berjemaah ke masjid kerana Allah beri kesihatan kepada kita, Allah bagi rezeki kepada kita. Itu adalah rahmat. Itu tanda kasih sayang, rahmat Allah kepada hambanya. Kemudian kita rasa megah, kita boleh beramal soleh, kemudian kita nak claim syurga. Ini orang yang sombong, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita tak boleh sombong. Tengok orang tak semayang, tengok orang tak mari masjid, tak pergi surau, kita duk kata yang bukan-bukan, kan? Kita pohon doa supaya Allah beri hidayah kepada mereka, kerana kita pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Kau berikanlah hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau beri hidayah kepadaku, ya Allah. Itu cara dia, kan? Kita dah hina orang langgar perintah Allah, seolah-olah kita bangga diri yang kita ni bagus daripada dia. Patut kita rasa syukur pada Allah kerana Allah beri hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha, wallahu sami'un 'alim." An-Nur ayat 21. Dan kalaulah tiada kerana kemurahan Allah dan rahmatnya kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Akan tetapi Allah mensucikan orang-orang yang disukainya, dan Tuhan itu maha mendengar dan maha tahu. Syukur banyak-banyak, kerana Allah bersihkan kita. Kalau kita boleh buat amal soleh, kita boleh solat, ini mana ada kan Allah menyucikan diri kita ni, dan Allah kasih kepada kita. Allah tak lupa kat kita. Surah An-Nur ayat 21 adalah diceritakan bahawa seorang hamba Allah telah beribadat kepada Allah selama 500 tahun. Ini bukan zaman kita lah. Ni umat terdahulu. Umat terdahulu panjang usianya, kan? Nabi Nuh pun berdakwah 950 tahun. Usia dia tak tahu masa apa. Takkan beranak-beranak terus dakwah, kan? Maknanya dia berdakwah selama 950 tahun. Punya berapa ribu, 1000 lebih tahun umur dia, kan? Jadi ini kisah zaman umat-umat terdahulu. Kecuali umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70. Umatku 60 ke 70 je. Pendek. Pendek usia umat Nabi ni. Jadi seorang hamba Allah ni beramal, beribadah selama 500 tahun. Pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, masuklah syurga dengan rahmatku." Masuklah syurga dengan rahmatku, kata firman Allah. Jawab hamba itu dengan protes. Dah dapat masuk syurga, dia jawab protes.
tunjuk pandai tu. Dia tunjuk pandai. Bahkan ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana amalanku. Lah dia beramal 500 tahun, solat tak henti, ibadah tak henti. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan supaya ditimbang segala amalan hamba itu dengan satu nikmat sahaja, iaitu nikmat melihat. Nikmat Allah banyak. Salah satu nikmatnya basar, boleh melihat. Kamu ambil kamu punya solat ke ibadah kamu selama 500 tahun, kamu menghambakan diri kepada aku, timbang di atas mizan, ambil nikmat Allah, nikmat basar, nikmat melihat, letak atas mizan, atas neraca, timbang mana berat. Ternyata berat timbangan nikmat melihat itu tidak menyamai seluruh amal ibadatnya. Nikmat basar tu berat lagi daripada amalan 500 tahun, tak gerak langsung. Maka Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Kerana kamu kata masuk syurga kerana amalan kamu ringan berbanding dengan nikmat aku, pergi masuk neraka, tak lepas. Maknanya kalau amalan kamu tu boleh mengatasi nikmat aku, bolehlah masuk syurga. Ketika itulah baru hamba itu sedar, lalu merayu, ya Tuhanku, aku terkhilaf, aku tersalah. Kini masukkanlah aku ke dalam syurga kerana rahmatmu. Lalu Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam syurga. Seraya Allah yang bersifat maha besar dan maha tinggi memuji hamba itu serta berterima kasih kepadanya. Kerana rahmat, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana amalan. Bukan makna suruh tinggalkan amal soleh, tak. Amal soleh itu cara untuk mendapatkan rahmat. Kita datang kuliah, datang jemaah kerana nak dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kerana nak masuk syurga kerana amal kita. Bukan. Masuk syurga bukan kerana amalan, kerana rahmat. Kan ada hadis Nabi, kisah wanita kebret balik daripada kelab malam. Balik kelab malam, nampak seekor anjing yang kehausan. Jadi wanita ini kesian tengok anjing tu kehausan di betul-betul dekat dengan perigi. Maka wanita ini tak ada alat cebok ke timba baldi untuk ambil air. Dia buka sepatunya, kasutnya dijadikan sebagai cebok, sebagai gayung untuk beri air minum kepada anjing itu. Ini hadis sahih. Maka anjing itu minum hasil suapan air di kasut wanita tadi. Maka wanita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurga. Nampak? Itu kebetulan Allah nak cerita, Nabi nak cerita, walaupun perempuan kebret, tapi kerana amalan dia tu mendapat rahmat, maka dia masuk syurga. Dia masuk syurga bukan kerana amalan dia. Dia masuk syurga kerana rahmat Allah. Bukan bermakna kita nak galakkan orang jadi perempuan kebret. Tak, kan? Yang kita ni yang banyak amal soleh ni pun belum tentu dapat masuk syurga. Tetapi yang tak beramal soleh sukar untuk mendapat rahmat Allah. Kan? Jadi Nabi Allah tunjukkan gambaran ibrah itu untuk kita renung, muhasabah diri masing-masing. Syurga itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita berusaha untuk mendapatkannya berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kesimpulannya, pasti ada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalan. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan menyingkirkan selainnya. Berusaha, berdoa dan bertawakal. Usaha untuk melakukan amal soleh. Kemudian berdoa, bermunajat kepada dia, mohon kepada dia. Tawakal, kita serah kepada dia. Apa saja dia nak bagi, kita terima saja. Alangkah eloknya apa yang diucapkan oleh Syekh Mahyuddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, wali Allah yang terkenal, ketua para wali. Bika la nasilu wala budda minka, denganmu kita tidak boleh sampai, sedang kami amat berhajat kepadamu. Denganmu kita tidak boleh sampai. Apa dia? Dengan amalan kita tak boleh sampai, tapi sedang kami berhajat kepadamu, sedangkan kita ni berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana amal kita. Yakni kita tidak boleh sampai ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah Ta'ala. Sedang kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab buat sesuatu pastikan tak dapat rahmat. Kalau kita buat begini, agak-agak Allah redha ke tak redha? Mardatillah, keredaan Allah. Orang beriman, dia buat sesuatu, dia fikir. Dia bukan buat dulu baru fikir. Pepatah Melayu, telajak kata, terajak perahu boleh diundur, terajak kata buruk padanya, kan? Dalam Islam pun, berbuat sesuatu hendaklah kita fikir kesannya baik ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun indallah khairun nas, tempatkanlah diri kita di sisi Allah adalah sebaik-baik manusia. Biarlah kita ni sentiasa berada di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa saja, bukan kata semayang saja, buat amal ibadah saja, buat apa saja pekerjaan. Kalau orang tak beriman, dia tak kisah, kan? Macam baru ni saya kuliah dekat Pematang Raja, soalan mencabar juga, soalan. Orang beriman dia fikir. Orang tak beriman, dia tak janji dapat. Kata ustaz, apa hukum orang yang mencari rezeki berdasarkan penemuan harta-harta karun? Soalan mencabar. Apa ada harta karun ke? Kata, dekat sini banyak harta karun tak? Dekat Matang Raja, Patermeh. Dia ketak nama harta karun. Dia sebelum kita bagi jawapan, kena tahu apa itu harta karun. Qarun ni menteri kewangan Firaun. Harta dia ada kat Mesir, ditenggelamkan dalam tanah. Macam mana boleh jumpa kat Matang Raja? Dia menjadi istilah orang kita, orang Melayu kita, korek tanah belakang rumah, tiba-tiba jumpa reta-reta lama. Harta karun, harta karun. Tak ada harta karun. Itu tak panggil harta karun. Dari hukum fiqah kita panggil rikaz.
Itu pun ada pembahagian dia. Kan? Kalau orang tak kisah, orang tak tahu hukum hakam halal haram, dia ambil je. Tapi kalau orang fikir tentang benda ni halal ke haram, dia bawa sampai ke hari akhirat ke tak? Kan? Tu orang beriman dia kena fikir macam tu. Harta karun, harta di bumi Mesir harta hak milik Qarun. Okey, kalau harta yang kita jumpa dalam tanah ni kita panggil rikas. Itu pun didetailkan oleh para ulama. Rikas ni harta-harta yang tenggelam dalam tanah orang zaman jahiliah dulu. Orang zaman jahiliah, zaman para miswara ke atas kan? Jumpa peti besi tu, jumpa barang-barang perhiasan lama-lama dulu kan, dan bernilai. Itu nama dia rikas. Ada dinamakan sebagai ma'an. Ma'an ni galian, petrol, biji timah, biji besi, arang batu. Ni barang-barang galian ni nama dia ma'an. Ia juga termasuk dalam sebagai rikas. Termasuk juga kanuz, harta-harta peninggalan orang jahiliah, dan ada juga harta peninggalan orang-orang yang beriman tapi dah lama dah tenggelam dalam tanah. Dan ada satu lagi luqatah. Luqatah ni barang jumpa. Kita korek belakang rumah, jumpa sekarung duit, sekarung kuning. Ada 100,000. Ini harta karun ke? Harta karun apa? Tengok duit baru lah ke? Itu bukan harta karun, tu nama luqatah. Ataupun kita duduk gotong royong kat masjid ni, kita jumpa belakang masjid ni, jumpa jam lah apa. Jam Casio ni, siapa punya mahal ni, 200-300 ni jam ni. Kawan ni jumpa, aku jumpa Omega, jumpa jam mahal, ini 2,000 jam ni. Itu harta karun ke? Tak, itu nama dia luqatah. Luqatah. Tak usah kata ni jumpa duit, macam kita jumpa duit, jumpa barang tinggal dalam masjid tu. Itu bukan harta karun, itu luqatah, barang jumpa. Tu kena kenal pasti definisi itu dulu. Kalau harta itu dah kenal pasti, kalau rikas, harta orang zaman dulu-dulu, pun ada pandangan ulama. Kalau Imam Malik kata kita tidak ada hak, itu semuanya hak milik kerajaan, kerana tanah ini tanah kerajaan. Maka harta itu hak milik rakyat bersama. Kalau menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, tengok pula di mana pula tak dijumpa dalam kawasan tanah dia. Jumpa kat tanah dia, dia korek-korek, ada jumpa harta rikas tadi. Itu hak dia, ikut suka dia. Jangan cerita ke orang. Cerita ke orang semua kata aku punya. Diam, ambil. Kalau harta di luar tanah kita, kalau tanah tu tanah hak orang, tanah orang, maka kita ceroboh tanah orang. Salah. Itu tanah dia, bagi kat tuan tanah lah. Kalau jumpa di tanah bukan tanah siapa-siapa, menurut jumhur ulama, siapa jumpa ambil je lah. Ambil lah. Boleh tak ambil? Ambil lah. Boleh ambil. Harta rikas ni boleh ambil. Gali tanah, jumpa emas. Banyak emas, bukan emas ni, emas galian lah. Jumpa galian emas, jumpa petrol, jumpa biji besi, jumpa biji timah.
Banyak ni. Jadi lombong pula kawasan tanah dia, jadi lombong. Dia melombong mah pula situ. Mah tu hak siapa? Hak dia. Dari segi hukum fiqah. Kalau tanah dia lah. Tanah orang tak boleh lah. Baik, kalau tanah tak ada tuan tanah, maknanya tanah dia lah. Jadi bukan boleh ambil semua. Kena Nabi kata kena keluarkan zakat 1/5 ataupun 20%, 20% daripada nilai. Termasuklah kalau harta karun tadilah, kita jumpa harta karun satu peti besi tu ada nilai dia, kalau kita nilai 1 juta, 20% kena tolak bayar zakat. Tu cerita dah. Oh, ada macam tu hukum. Ada. Islam ni sampai macam tu sekali. Betapa syumulnya Islam ini, sampai harta macam tu pun ada hukum agama. Luqatah tadi, nak jumpa duit tadi, apa semua tadi, boleh tak kita ambil 20% bayar zakat? Tak boleh. Kita jumpa duit ke, jumpa 1,000 ke, kan, dia tak boleh ambil terus. Jumpa jam tadi, kita simpan terus. Ni harta rikas, harta karun, tak boleh. Kita kena isytihar. Kita kena isytihar setahun, buat pengumuman hari Jumaat sebelum sembahyang tu, siapa ada kehilangan barang sekian, sila jumpa saya. Jangan kita isytihar dia punya fizikal keseluruhannya sekali. Kita yang jumpa barang tu, kata kita jumpa jam. Jam tu, tahu jam tu jenis apa, kita kena tahu. Oh, jam Omega. Kita dah tanya kedai survey pun, dia ni harga 2,000, kan. Warna dia ada, letak dalam bekas dia macam mana. Siapa ada hilang jam yang mahal harganya sekian hari bulan, sila jumpa saya. Nanti masing-masing mengaku saya. Tanya dia, jam apa? Jam Casio, bukan. Itu cara dia. Omega. Omega warna apa? Warna silver. Tak, ada bukan warna silver, ada warna lain, warna gold, contoh. Mana dia tipu. Dia kena isytihar dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun tak ada orang pakai, tak ada orang ni tuntut, maka jadi hak milik kita. Kalau barang itu berharga, potonglah zakat. Barang tak berharga, jadi hak milik kita. Jadi hak milik kita, baru pakai sedap, sebulan pakai, ada orang tuntut. Saya dengar cik ada jumpa jam, betul ke? Ya. Jam apa? Cik hilang jam? Saya hilang jam. Jam apa? Jam Omega. Warna apa? Warna gold. Berapa harga agak cik beli tu? Saya beli 2,000, lebih kurang tu lah. Ni macam berapa hari bulan? Bila jumpa? Betul. Semua macam mana nak buat? Kena serah balik kepada tuan dia. Kalau dah jual, bayar balik. Itu nama dia luqatah. Kalau barang makan, kita jumpa barang makan. Nak makan bukan hak kita, hak orang, kan. Nak biar nanti busuk, membazir. Kan? Tu dia macam cikgu sekolah saya, dia beli barang kat Tesco. Masa kat kaunter nak bayar, ada makcik depan dia beli barang.
Dah bayar apa semua, makcik tu pun balik. Pada kawan saya pun bayar, beli barang, bola troli pun balik. Sampai rumah, ada satu bekas polystyrene tu, buah anggur warna hitam, anggur hitam, mahal lah, ada RM18 lah kan. Ini bukan aku punya, mesti makcik yang punya hak depan dia tu. Dia tertinggal dalam, dia tak letak dalam troli dia, maka masuk dalam kaunter dia, dalam troli dia. Tapi bayar dah. Nak buat macam mana? Nak lepas buang buah tu, membazir. Nak makan, bukan kita punya. Apa cerita dah? Boleh tak makan? Dari segi hukum, makanlah, makan je. Makcik tu balik, Allah, buah anggur tinggal. Adakah makcik tu boleh cari jumpa? Tak jumpa dah. Adakah cikgu kawan saya ni boleh cari makcik tu? Dia pun tak kenal. Makan. Jadi hukum fiqh dia macam mana nak selesai? Jadi barang luqatah ini, kalau kita ambil bukan hak milik kita, tapi dia makanan. Bila makanan, kalau kita tinggal, membazir. Baik kita makan. Berapa nilai? Ada harga situ RM18. RM18, pergilah masuk dalam tabung masjid ke, pergi bantu fakir miskin ke, niatkan pahala untuk si makcik tu. Selesai masalah. Katalah makcik tu dia kenal. Aku tahu cikgu tu cikgu SKI putih, aku tahu. Dia tak kenal aku, tapi aku kenal. Dia cari cikgu tu jumpa. Cikgu ingat tak cikgu ada ambil buah anggur saya? Kena bayar balik kat dia. Itu je, itu barang luqatah. Sebab kita bila orang mengaji, bila kita buat sesuatu, kita fikir benda yang aku buat ini dari segi halal ataupun haram. Innal halalul bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada sesuatu yang kesamaran, itu adalah syubhah. Baik, oleh sebab itu, kalau kita nakkan rahmat Allah, kita kena hati-hati. Kita berhenti itu. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hujung tahun ni pada perenggan yang ke bawah tu. Baik, wallahu ta'ala alam. 3 bulan 10 2021. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.